Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wahai orang-orang Lembah Klang, apa kabar Anda semua? Jikalau Anda mempunyai kuasa untuk menyelesaikan isu kesesakan jalan raya di tempat kamu, Lembah Klang, apa yang Anda akan buat? Nyatakan di ruangan komen. Karena nampaknya isu kesesakan jalan raya di Lembah Klang ini ada 5 tahun lagi 2030, tapi masih belum ada lagi jalan penyelesaian yang terbaik ditemui. Tiada petanda isu kesesakan jalan raya di KL dapat diselesaikan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL menyasarkan untuk menyelesaikan isu kesesakan jalan raya di Lembah Klang menjelang 2030. Namun, berbaki hanya kira-kira 5 tahun lagi, belum ada petunjuk sasaran itu dapat direalisasikan. Hakikatnya, isu kesesakan trafik di negara ini, termasuk di bandar-bandar besar lain seperti Johor Bahru dan Melaka, dipandang serius oleh Kerajaan Madani menerusi penubuhan jawatan kuasa Kabinet mengenai kesesakan jalan raya dan dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Mac 2023. Namun, pakar melihat tidak ada langkah signifikan yang diputuskan oleh jawatan kuasa itu, terutama bagi menyelesaikan isu pokok ketika ini. Pakar menggariskan perancangan bandar tidak cekap, dasar yang menggalakkan pemilikan kendaraan bersendirian, serta pihak berkaitan bekerja in silo sebagai antara punca masalah itu, khususnya di Lembah Klang, sukar diselesaikan. Malah mereka jangka keadaan bertambah buruk dalam tempo beberapa tahun akan datang selagi pihak berwajib masih menerima guna pendekatan bersifat band-aid, yaitu sekadar merawat luka luaran tanpa menangani punca sebenar. Pakar khawatir jika keadaan itu dibiarkan berterusan, usaha membangunkan ekonomi negara tidak akan mencapai potensi sebenar, kata mereka. Karena kesesakan lalu lintas antara faktor utama yang merencatkan produktiviti tenaga kerja. Guna tanah tidak cekap. Merumuskan kesesakan lalu lintas disebabkan oleh faktor-faktor yang saling berkait. Pakar pengangkutan awam darat Wan Agil Wan Hasan berkata yang dilakukan oleh pihak berwajib sekarang hanyalah melaksanakan langkah-langkah bagi merawat bagian-bagian tertentu. Apabila sesebuah jalan itu sesak, apa penyelesaian yang diambil? Bina jalan atau lebuh raya baru? Bagi saya, kita sudah ada terlalu banyak jalan lebuh raya. Kita perlu ketepikan pendekatan ini yang jelas tidak menyelesaikan masalah, kata bekas ketua bagian polisi dan perancangan kumpulan operasi Suruhanjaya pengangkutan awam darat itu. Meletakkan perancangan bandar atau guna tanah yang tidak cekap sebagai punca utama, beliau berkata umumnya perancangan guna tanah dibuat berdasarkan pertumbuhan ekonomi semata-mata, sekaligus mewujudkan kawasan berkepadatan tinggi namun tiada akses kepada pengangkutan awam yang baik. Untuk melihat betapa teruknya perancangan guna tanah di sini, kita ambil contoh MRR2 Jalan Lingkaran Tengah 2 di kawasan Gombak. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai F dari segi tahap perkhidmatan jalan, yaitu bumper ke bumper, sesak teruk. Pada sebelah pagi, pihak berkuasa tempatan PBT masih luluskan pembangunan baru di situ, katanya. Tahap perkhidmatan jalan merujuk aliran lalu lintas yang dikategorikan dari E hingga F dengan kategori F sebagai paling teruk. Kongsinya, pada masa ini terdapat 3 proyek perumahan sedang dibangunkan di situ, membabitkan bangunan kediaman berstrata yang pastinya akan memburukkan lagi keadaan lalu lintas di kawasan berkenaan. Kita andaikan satu blok ada 30 tingkat dan setiap tingkat ada 15 rumah. Jadi keseluruhan 450 unit, dan pada masa ini statik menunjukkan setiap rumah ada 1,5 kendaraan.
Kita andaikan hanya 300 kereta keluar dari bangunan ini untuk ke tempat kerja pada masa yang sama, apa akan jadi? MRR2 dibina bagi menyuraikan aliran trafik dari arah pusat bandar karena MRR1 sudah sesak teruk. Akan tetapi disebabkan oleh perancangan bandar yang tidak cekap, maka inilah hasilnya. Dasar bertentangan. Menurut Wan Ajil, dasar bertentangan adalah satu lagi puncak kerajaan sukar menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di negara ini. Kita ada dasar yang mempromosikan penggunaan pengangkutan awam, namun pada masa yang sama kita ada dasar atau motif yang menggalakkan orang ramai memiliki kendaraan persendirian. Saya kata galakan karena amat mudah untuk rakyat membeli kereta. Lebih-lebih lagi, negara kita keluarkan kendaraan sendiri yang menyasarkan pasaran tempatan, katanya. Sebelum ini dilaporkan jumlah kendaraan berdaftar di Malaysia mencecah 36,3 juta unit setakat Oktober 2023 dengan hampir 24 juta masih aktif. Dari segi jualan pula, kendaraan keluaran tempatan yaitu Pro 2 dan Proton masih menguasai pasaran dengan masing-masing merekodkan 300.030, 325 unit dan 150.972 unit dijual pada 2023, jauh mengatasi jenama import. Malah firma penyelidikan pasaran BMI, syarikat milik Fitch Solutions, mengunjurkan jualan kendaraan di Malaysia meningkat sebanyak 3,8% bagi 2023. Mengulas lanjut, Wan Ajil berkata Jepun yang merupakan negara pengeluar kendaraan menyukarkan rakyatnya memiliki kendaraan sendiri dan bagi memenuhi keperluan penduduk, ia mewujudkan jaringan pengangkutan awam darat yang cekap. Di negara ini pemilikan kendaraan adalah simbol status. Dan pada masa yang sama, pengangkutan awam sukar diakses. Jadi, sudah tentulah rakyat akan guna kendaraan sendiri untuk kemana-mana hujannya. Menambah keadaan itu juga disokong dengan kemudahan medan kereta di pusat bandar yang mengenakan charge mampu bayar. I try first before the players. Possibly, yes. Make sure you stretch beforehand. Very I will important. do. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Arteta, kau udah kenapa nih Arteta? Baru 2 musim terciduk oleh Man City. Dah nak tukar sukan ke? Arteta teruja mahu coba bermain sepak takraw di Malaysia. Pengurus Arsenal, Mikel Arteta, mengakui tertarik dengan sukan sepak takraw yang menggabungkan teknik dan kagum dengan skill luar biasa yang dipamerkan oleh pemain negara. Beliau memberi reaksi demikian dalam satu temu bual bersama wartawan Stadium Astro, Adam, ketika ditunjuk rekaman video perlawanan Liga Sepak Takraw Malaysia, STL. Video temu bual itu tular di media sosial dan menerima reaksi positif dalam kalangan peminat sukan negara. Malah Arteta juga mahu mencoba bermain sepak takraw jika ada ke lapangan berkunjung ke Malaysia. Pertama sekali, ianya kebolehan atletik yang luar biasa untuk melakukan apa yang mereka lakukan dan teknik. Permainan yang menakjubkan, saya ingin mencobanya. Saya akan coba yang terbaik. Saya memang teringin nak main permainan ini, kata Mikel Arteta, pengurus Arsenal itu. Adam kemudian mencadangkan mungkin selepas ini Arsenal mengunjungi Malaysia untuk aksi pramusim. Dan Arteta setuju sambil berkata, saya akan pastikan saya main dulu permainan ini sebelum pemain saya. Sukan sepak takraw sentiasa didominasi oleh negara Asia Tenggara dan kini semakin dikenali di beberapa negara Eropa termasuk Amerika Serikat. Pada pandangan Anda, posisi mana yang sesuai untuk Arteta jika beliau bermain sepak takraw? Adakah feeder,
Karena Arteta terkenal dengan kreativiti dan kemampuan melakukan assist ketika bermain bola sepak. I'm going to show you a video of Sepak Takraw. For people who haven't seen it, it can seem a bit crazy, but I just want to know exactly what you think. You're a technical player yourself. Your honest assessment. Well, first of all, unbelievable athleticism to do what they do and technique, and yeah, beautiful game. I would love to try it, that's for sure. Are you able to stretch like that now? Not like this, but I will try my best. I would love to play that game. One day, I'm not sure if you've been to Malaysia in pre-season of Arsenal as a player, but hopefully we'll have you there to try it. I try first before the players. Possibly, yes. Make sure you stretch before, and very I will important. do.